Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot TV Pendidikan. Saya, Cikgu Muhammad Frizailah Akmi bin Muhammad Din, Guru Cemerlang Sains dari Sekolah Kebangsaan Kemumin, Kota Baru, Kelantan. Pada hari ini, saya akan sama-sama berkongsi dengan sidang penonton sekalian berkaitan dengan satu topik dalam mata pelajaran Sains tahun 6, iaitu gerhana. Sidang penonton sekalian, pernahkah anda mengalami sendiri kejadian gerhana? Pernahkah anda mengetahui jenis-jenis gerhana? Dan pernahkah anda mengetahui bagaimana fenomena gerhana itu berlaku? Sidang penonton sekalian, gerhana ialah satu peristiwa apabila bulan atau matahari tidak kelihatan pada pandangan, sama ada keseluruhan atau sebahagiannya. Terdapat dua jenis gerhana, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Fenomena gerhana berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Fenomena ini juga dikaitkan dengan satu sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus. Sidang penonton sekalian, marilah kita sama-sama saksikan bagaimana gerhana bulan berlaku. Mari kita saksikan beberapa fakta berkaitan dengan gerhana bulan. Untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, gerhana bulan hanya akan berlaku pada waktu malam sahaja. Ini kerana pada waktu siang, bulan tidak dapat menandingi cahaya matahari. Yang kedua, gerhana bulan akan berlaku apabila fasa bulan berada dalam fasa bulan purnama. Dan yang ketiga, tempoh gerhana bulan biasanya lebih panjang jika dibandingkan dengan gerhana matahari. Sidang penonton sekalian, mari kita saksikan gambar rajah berkaitan dengan gerhana bulan. Berikut merupakan kedudukan yang akan menyebabkan berlakunya kejadian gerhana bulan. Di sini bulan, objek kedua ialah bumi dan yang ketiga ialah matahari. Perhatikan bahawa ketiga-tiga objek ini akan berada dalam satu garis lurus. Apabila matahari memancarkan cahaya dan terkena pada bumi, apa yang terbentuk di bahagian belakang bumi ialah satu kawasan hitam, iaitu bayang-bayang bumi. Jika kita perhatikan gambar rajah ini, terdapat dua keadaan. Pertama, bahagian yang betul-betul gelap dan yang kedua, bahagian yang separa gelap. Dan ini akan menyebabkan berlakunya keadaan dipanggil sebagai kawasan gelap penuh ataupun umbra, dan satu lagi bahagian dikenali sebagai kawasan gelap separa, iaitu penumbra. Sidang penonton sekalian, mari kita perhalusi kejadian gerhana bulan penuh dan gerhana bulan separa. Suka saya tarik perhatian anda semua kepada gambar rajah yang dipaparkan ini. Semasa kejadian gerhana bulan, matahari, bumi dan bulan mesti berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, bulan sentiasa akan mengorbit bumi mengikut arah lawan jam. Sidang penonton sekalian, matahari akan memancarkan cahayanya dan terkena pada bumi. Dan seterusnya, di bahagian belakang bumi akan terbentuk satu kawasan gelap penuh. Manakala di bahagian kiri dan kanan bumi akan terbentuk kawasan gelap separa. Baiklah, bagaimanakah fenomena gerhana bulan akan berlaku? Fenomena gerhana bulan dikatakan berlaku apabila bulan mula memasuki kawasan gelap separa. Apabila bulan berada di kawasan gelap separa, maka ia akan dikenali sebagai fenomena gerhana bulan separa. Selepas beberapa ketika, bulan akan bergerak memasuki kawasan gelap penuh. Dan apabila bulan berada di kawasan ini, maka kita panggil sebagai gerhana bulan penuh. Kemudian bulan akan bergerak keluar daripada kawasan gelap penuh dan memasuki semula kawasan gelap separa. Dan apabila bulan berada di sini, maka ia akan dikenali sebagai fenomena gerhana bulan separa.
Dan selepas itu apabila bulan keluar daripada kawasan gelap separa, maka di sini fenomena gerhana bulan telah pun tamat. Sedikit info yang ingin saya kongsikan dengan sidang penonton sekalian. Semasa kejadian gerhana bulan, bulan tidak kelihatan gelap, tetapi ia berwarna perang kemerahan. Mengapakah ia kelihatan sedemikian? Ini kerana kesan serakan dan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Dan kesan ini kita boleh perhatikan setiap hari semasa matahari terbit dan matahari terbenam. Sidang penonton sekalian, mari kita perhatikan gambar rajah yang kedua. Gambar rajah ini menerangkan tentang bentuk-bentuk bulan yang dapat dilihat sepanjang berlakunya fenomena gerhana bulan. Baiklah, gambar yang pertama ialah keadaan bulan yang mengalami fasa bulan purnama. Pada fasa ini, bulan masih lagi belum memasuki kawasan gelap separa. Mari kita perhatikan bentuk bulan yang kedua. Sebahagian bulan telah menjadi gelap kerana bulan telah memasuki kawasan gelap separa. Selepas beberapa ketika, bahagian bulan yang bercahaya semakin sedikit kerana bulan telah bergerak menghampiri kawasan gelap penuh. Dan pada fasa ini, kita dapat perhatikan hanya sebahagian kecil bulan yang bercahaya. Mengapakah keadaan ini berlaku? Ini kerana bulan telah hampir memasuki kawasan gelap penuh. Dan pada keadaan ini, kita dapat perhatikan bahawa bulan telah bertukar menjadi warna perang kemerahan sepenuhnya. Mengapakah ini berlaku? Ini kerana bulan telah memasuki kawasan gelap penuh. Perhatikan pula gambar di sebelah ini. Mengapakah sebahagian kecil bulan telah mula bercahaya? Ini berlaku kerana bulan telah mula keluar daripada kawasan gelap penuh dan mula memasuki kawasan gelap separa. Apabila bulan bergerak memasuki kawasan gelap separa, maka bahagian bulan yang bercahaya semakin bertambah. Ini kerana bulan telah mula menerima cahaya matahari. Dan akhirnya, pada keadaan ini, bulan telah keluar sepenuhnya daripada kawasan gelap separa dan kembali normal menjadi bulan purnama. Sidang penonton sekalian, sebentar tadi kita telah mempelajari tentang fenomena gerhana bulan. Maka kali ini, mari kita perhatikan pula fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari. Apakah gerhana matahari? Bagaimanakah gerhana matahari boleh berlaku? Sidang penonton sekalian, gerhana matahari akan berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama saksikan gambar rajah yang dipaparkan ini. Di sini ialah bumi, di tengahnya ialah bulan dan di hujungnya ialah matahari. Apabila ketiga-tiga jasad ini berada dalam satu garis lurus, maka gerhana matahari akan berlaku. Sidang penonton sekalian, apakah yang akan berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi? Mari kita fikirkan. Jawapannya, apabila situasi berkenaan berlaku, akan menyebabkan dua keadaan. Pertama sekali, bulan akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke permukaan bumi. Ini akan menyebabkan bahagian bumi yang mengalami waktu siang akan menjadi gelap, seolah-olah seperti waktu malam. Yang kedua, bayang-bayang bulan akan terbentuk di permukaan bumi. Ini akan menyebabkan bahagian bumi tersebut menjadi gelap. Untuk lebih jelas, kita saksikan gambar rajah yang dipaparkan ini. Ini ialah bumi, di tengahnya ialah bulan dan di hujungnya ialah matahari. Kita dapat perhatikan di sebalik bulan terdapat satu kawasan yang gelap. Apakah kawasan yang gelap itu? Itu ialah bayang-bayang bulan. Kenapakah terbentuk bayang-bayang bulan? Ini kerana bulan merupakan objek legap. Objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Sidang penonton sekalian, di sini ingin saya kongsikan
beberapa fakta berkaitan dengan gerhana matahari. Gerhana matahari akan berlaku, pertama, berlaku pada bahagian bumi yang mengalami waktu siang sahaja. Yang kedua, gerhana matahari akan berlaku apabila bulan berada pada fasa anak bulan. Jika kita imbas kembali topik fasa bulan semasa tahun 5, di manakah kedudukan bulan semasa fasa anak bulan? Ya, kedudukan bulan pada fasa anak bulan ialah di antara matahari dan bumi. Seterusnya, tempoh gerhana matahari biasanya berlaku hanya beberapa minit sahaja. Mengapakah keadaan ini berlaku? Ini disebabkan oleh saiz bulan yang lebih kecil berbanding dengan matahari dan bumi. Sidang penonton sekalian, untuk lebih jelas, mari kita saksikan gambar rajah yang dipaparkan ini. Seperti mana yang dapat dilihat, terdapat bumi, bulan dan matahari dalam satu garis lurus. Jadi kita perhatikan di sini, di sebalik bulan, terdapat satu bahagian yang berwarna hitam. Apakah bahagian yang berwarna hitam itu? Itu merupakan bayang-bayang bulan. Kita perhatikan, bayang-bayang bulan itu akan tertumpu pada satu tempat. Tempat di bumi pada kawasan itu sebenarnya sedang mengalami gerhana penuh. Dan terdapat juga di sekitar itu bahagian yang kabur. Bahagian yang kabur itu, kawasan bumi sedang mengalami gerhana separa. Sidang penonton sekalian, seterusnya mari kita sama-sama perhalusi kejadian gerhana matahari penuh dan kejadian gerhana matahari separa. Mari kita perhatikan gambar rajah yang diberikan. Seperti mana yang telah dimaklumkan sebentar tadi, kejadian gerhana matahari akan berlaku apabila ketiga-tiga jasad ini berada dalam satu garis lurus. Di sini kita dapat perhatikan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Maka apabila keadaan ini berlaku, terjadilah kejadian gerhana matahari. Seterusnya, kita perlu ketahui bahawa bulan akan sentiasa mengorbit bumi. Apabila bulan berada di antara bumi dan matahari, maka kejadian gerhana matahari akan berlaku. Matahari akan memancarkan cahayanya, lalu terkena pada bulan. Apakah yang akan terbentuk selepas pada bulan? Yang terbentuk di situ ialah bayang-bayang bulan. Dan apabila bayang-bayang bulan terjatuh pada permukaan bumi, maka kawasan di bumi akan mengalami gerhana matahari penuh. Kita juga dapat saksikan di sini bahawa terdapat kawasan yang mengalami gelap separa. Kawasan yang mengalami gelap separa ini dinamakan kejadian gerhana matahari separa. Seterusnya penonton sekalian, mari kita perhatikan turutan bentuk matahari semasa berlakunya kejadian gerhana matahari. Gambar yang pertama ini menunjukkan hanya sebahagian kecil matahari yang menjadi gelap. Mengapakah keadaan ini berlaku? Keadaan ini berlaku kerana matahari tersebut telah memasuki kawasan gerhana separa. Ini bermakna bulan telah menutupi sebahagian kecil permukaan matahari. Gambar yang kedua ini menunjukkan bahawa bahagian matahari yang menjadi gelap semakin bertambah. Ini kerana bulan telah menutupi hampir separuh permukaan matahari. Seterusnya, gambar ini menunjukkan bahawa hampir keseluruhan permukaan matahari telah ditutupi oleh bulan. Dan gambar seterusnya, ini merupakan gerhana matahari penuh. Mari kita perhatikan, mengapakah terdapat cahaya di sekeliling matahari yang ditutupi oleh bulan ini? Keadaan ini dikenali sebagai korona. Apabila matahari telah keluar daripada kawasan gelap sepenuhnya, maka akan berlaku gerhana matahari separa. Ini bermakna bulan telah beransur-ansur meninggalkan permukaan matahari yang telah ditutupinya sebentar tadi. Kita saksikan pula
dua keadaan matahari yang selepas itu kita dapat perhatikan bahawa permukaan matahari yang cerah semakin bertambah. Apakah tandanya? Itu tandanya gerhana matahari bakal berakhir apabila bulan telah melepasi matahari sepenuhnya. Suka saya kongsikan di sini bahawa kita tidak boleh melihat terus ke arah matahari tanpa menggunakan penuras khas ataupun alat khas, kerana ini boleh merosakkan mata dan malah lebih teruk mungkin akan membutakan mata. Sidang penonton sekalian, semasa gerhana matahari penuh berlaku, keadaan persekitaran akan menjadi gelap seperti waktu malam. Baiklah sidang penonton, sesi pembelajaran kita pada hari ini telah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi apakah kesimpulan yang dapat kita buat daripada pembelajaran hari ini? Sidang penonton sekalian, kesimpulan yang dapat kita buat daripada pembelajaran hari ini ialah: pertama, fenomena gerhana hanya akan berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, fenomena gerhana berlaku kerana sifat cahaya yang bergerak lurus. Yang ketiga, gerhana bulan berlaku pada waktu malam, pada fasa bulan purnama. Seterusnya, tempoh gerhana bulan lebih panjang berbanding gerhana matahari. Dan yang terakhir, gerhana matahari berlaku pada waktu siang pada fasa anak bulan. Baiklah sidang penonton sekalian, sesi pembelajaran kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.